Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي واسعا اللهم اجعلنا من المخلصين أما بعد. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang temukan kita mana kita telah menunaikan solat fardu isyak berjemaah, kemudian diikuti dengan solat tarawih, witir, dan diakhiri dengan tazkirah. Jadi saya mulakan tazkirah kita pada malam ini. Sebelum tu berapa minit tazkirah? 20 minit. Okey, baik. Kita mulakan dengan satu kisah diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir, isteri kepada Sa'ad ibn Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi', isteri dia membawa dua orang anak perempuan. Sa'ad bin Rabi' bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri Sa'ad mengadu pada Rasulullah, wahai Rasulullah, dua orang anak ni, dua orang anak perempuan ni anak Sa'ad. Yang mana ni Sa'ad ni telah pergi berperang bersama denganmu di peperangan Uhud, dan dia telah mati syahid dalam peperangan tersebut. Kemudian datang bapa saudara kepada dua orang anak perempuan ni. Siapa dia? Adik ataupun abang pada Sa'ad ni. Dia datang buat apa? Dia datang, dia mengambil seluruh harta Sa'ad, semua harta. Dia tidak tinggal satu pun pada kami. Bagaimana aku nak mengahwini mereka berdua ni? Harta dah tak ada. Nak kahwin kena ada harta. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqdillahu fi dzalik. Allah akan menentukan hukum berkenaan dengan perkara ini. Maka turunlah ayat 11 surah An-Nisa yang dimulakan dengan yusikumullahu fi auladikum hingga akhir. Ayat tu panjang sedikit. Bila turun ayat tersebut, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kepada bapa saudara tersebut, mengatakan bahawa isteri Sa'ad akan mendapat 1/8 daripada harta Sa'ad, dan anak perempuan akan dapat 2/3 daripada harta Sa'ad, dan baki dia barulah kau ambil, iaitu 5/24 kalau kita kira. Baik, itulah permulaan sistem pewarisan pusaka dalam Islam. Mesti terkejut, apa kaitan puasa dengan pusaka ni? Ada kaitan. Dua-dua rupi. Puasa, pusaka. Puaka satu lagi. Tapi bulan puasa ni puaka tak ada. Baik. Jadi peluang yang diberikan pada malam ni, saya nak cerita sikitlah berkaitan dengan pembahagian pusaka. Rentetan dengan cerita kisah tadi, timbul persoalan, apa hukum pembahagian pusaka ni? Mungkin kita pernah dengar, mungkin terjadi pada keluarga kita, mungkin terjadi kepada keluarga sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Berlakunya kematian, ahli waris bahagi harta pusaka si mati contohnya sama rata.
sama rata. Adakah dibolehkan? Mungkin kita pernah dengar, dia kata apa? Ustaz, kami adik-beradik ataupun kami semua ahli waris dah setuju, sepakat nak bagi sama rata. Sebab kami dengar, kalau tak sepakat barulah ikut hukum faraid. Baru ikut hukum faraid, boleh ataupun tidak. Ada dua jawapan. Yang pertama, boleh. Yang kedua, tak boleh. Macam mana tak boleh, macam mana boleh? Kita ambil yang tak boleh dulu. Tak boleh apabila mereka terus sepakat tanpa membuat pengiraan faraid dahulu. Kita bagi contoh. Si mati meninggal dunia ni malam-malam petang pukul 10 ni, bagi mudah sikit lah kan. Kalau kira yang rumit-rumit tu pening pula. Bagi contoh mudah aja. Si mati meninggal dunia, dia ada seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Kalau ikut hukum faraid, yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadzal unsayain. Lelaki mesti dapat 2 kali ganda daripada perempuan. Maksudnya lelaki 2/3, perempuan 1/3. Lelaki 2/3, 1/3. Itu hukum faraid. Bagi sama rata, jadi 1/2 seorang. Yang tak boleh, mereka terus bagi sama rata, bagi 1/2 daripada harta pusaka. Sedangkan hukum faraid, lelaki dapat lebih, 2/3, perempuan dapat 1/3 saja. Jadi jalankan tu dulu, faraid dahulu, kemudian nak bagi sama rata, dia ada syarat dia. Bukan tak boleh, boleh bagi sama rata, tapi buat faraid dahulu, kira faraid dulu. Tak tahu Ustaz, cari yang tahu kira. Google je, ada apps, ada dia kata aplikasi yang boleh kira. Dapat dia punya pengiraan faraid yang wajib tu, kemudian barulah sepakat. Okey, sepakat macam mana sepakat? Kalau dalam kes tadi, yang perlu bersetuju hanyalah anak lelaki. Kenapa? Sebab dalam faraid dia dapat banyak. Kalau bagi sama rata, bagi dia dah berkurang. Daripada 2/3 menjadi 1/2. Dia kena setuju. Kalau dia setuju, tak ada masalah, boleh boleh bagi sama rata. Yang perempuan tak perlu. Kenapa tak perlu? Sebab dia dah dapat dah faraid dia 1/3. Kemudian ditambah lagi daripada adik yang lelaki tu, jadi 1/2. Itu cara dia. Itu cara dia. Kena buat dulu. Itu adalah wajib. Jadi hukum dia adalah wajib. Nasiban mafruḍa. Saya ambil ringkas je dalam ayat yang ke-7 surah An-Nisa, boleh cek. Pembahagian tersebut adalah ketentuan kewajipan daripada Allah Ta'ala. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-11, faridatan minallah, pembahagian itu daripada Allah Ta'ala, kewajipan itu daripada Allah Ta'ala. Ayat yang ke-12, wasiyatan minallah. Ayat yang ke-13, tilka hududullah. Banyak. Nak menunjukkan pembahagian pusaka mesti dijalankan mengikut hukum syariat dahulu. Faraid dahulu, barulah lepas tu nak bagi sama rata. Baik. Rentetan daripada itu dah lepas. Ni pagi tadi. Pagi tadi saya kuliah subuh dekat Puchong Permai, surau Ar-Ra'yah, kenal? Lepas saya cerita pasal faraid ni, lepas habis kuliah datang seorang jemaah, Ustaz, kami ni kat surau tu dia dah buat dah kuliah faraid, ada kuliah faraid. Sini pun ada kuliah faraid juga ni. Kalau yang dah pernah hadir tu tahulah, dia punya penceramah kan. Ini kalau tak tahu hadir, ni yang muka dia ni.
Boleh lepas kalau nak ikut lepas puasa ni ada. Sambung je. Mari kita guna ni buku ni, Faham Faraid. Jadi saya dah dengar dah sambung tadi. Kuliah Faraid. Tapi kalau saya dengar yang pagi tadi ni, jadi timbul kesedaran. Apa dia? Macam ni ustaz. Kita dah bagi dah harta pusaka tu ke adik-beradik. Isu sekarang ni kami tak buat macam mana ustaz cakap tu. Mana buat faraid dulu baru sama rata. Kami dah terus bagi sama rata, tak ikut faraid. Macam mana ustaz? Macam mana? Nak kena pulangkan balik ke? Saya kata tak apa. Okey. Cara macam ni. Okey. Kumpul dulu adik-beradik. Kumpul dulu adik-beradik ahli waris. Kemudian kirakan faraid mereka. Kirakan bahagian faraid mereka. Kemudian tengok, kalau contohnya yang saya tak ingat tadi macam mana, sebab banyak sangat orang tanya, tak tahu mana satu. Contohnya macam tadilah, anak lelaki dan anak perempuan. Dalam faraid dia dapat banyak lelaki. Kita kira-kira, okey, bahagian lelaki sekian, yang perempuan sekian. Okey, yang lelaki menghalalkan bahagian itu diberikan sedikit kepada yang perempuan. Walaupun proses tu dah lepas dah, saya kata U-turn balik. Kenapa ni U-turn balik? Kalau tak U-turn, maksudnya apa? Anak perempuan tu dia telah memakan hak yang anak lelaki. Walaupun mereka setuju, tetapi sekarang ni mereka tak laksanakan yang faraid dahulu. Perubahan macam ni lah. Kita nak orang bagi duit dekat kita, kita nak bagi sedikit dekat orang, tetapi berapa orang tu bagi kat kita, kita tak tahu. Lepas tu kita nak bagi balik ke orang, kita tak tahu berapa kita dapat. Itulah faraid. Faraid tu nak tahu kita dapat berapa banyak, dan kita redha dengan diberikan kepada orang lain dengan kadar yang kita dapat tu. Dia banyak kes. Mula-mula bagi sama rata, dah setuju dah. Kemudian terdengar kelas faraid. Tengok, lelaki dapat lebih. Yang lelaki dengar lah kan, aku dapat lebih. Macam mana ni ustaz? Jumpalah ustaz. Macam ni ustaz. Saya dah settle dah, saya dah setuju. Rupanya saya baru dapat tahu bahawa dalam faraid saya ni dapat lebih. Macam mana ustaz? Macam mana? Macam mana? Sebab asal dia tak tahu. Asal dia tak tahu. Jadi cara dia kira balik, kalau dia nak tuntut hak dia tu kena bayarlah. Kan? Saya nak balik hak saya tu. Sebab waktu dia beri persetujuan tu dia tidak tahu. Sebab asal dia kena tahu dulu bahagian masing-masing. Jadi cara dia, kalau yang tu nak tuntut, terpaksa bayarlah. Tapi nasihat saya, redha je lah. Sebab dah selesai dah, semua dah sepakat. Jadi sekarang ni kita nak menghalalkan supaya ahli waris yang mengambil hak orang lain tu dia tidak berdosa. Dia tak berdosa. Jadi cara dia kira dulu faraid, kemudian yang dapat lebih halalkan bahagian. Sama juga satu lagi, barang kemas. Tadi pun ada soalan juga pasal barang kemas. Ingat kan, faraid dia tak ada jantina. Faraid tak ada jantina. Mana? Barang kemas. Barang kemas, kalau mak meninggal, isteri meninggal, semua ahli waris berhak. Bukan ahli waris perempuan saja berhak. Tapi ustaz, lelaki haram pakai emas. Memang haram pakai emas. Jangan duk pakai, haram. Tapi pemilikan hak, dia berhak. Kena bagi hak dia. Jadi macam mana ustaz? Tengoklah, kalau nak barang kemas tersebut nak pakai, minta izin yang lelaki. Minta izin bahagian dia. Macam mana bahagian dia? Kira faraid dulu. Contoh tadi kan, lelaki 2/3 kan. Emas nilai dia 30,000. Kan? 30,000. Dia bahagian dia jadi 20,000. Yang perempuan nak barang kemas tu, yang lelaki kena halal lah. Yang 20,000 tu nak halal tak? Halal. Oh bagus nak halal kan. Ustaz, saya plan nak pergi haji ustaz kan. Ni musim-musim ni Ramadan ni, dapat buka puasa kat Mekah ni sedap ni. Package pun okey, 20,000 tu boleh ambil VIP tu ustaz. Tapi kalau dia nak hak dia, kena bagilah. Tapi ustaz, macam mana nak bagi ni?
Kalau kau ada duit, kau bayar. Yang perempuan bayar lelaki 20,000. Kalau tak ada duit, jual barang kemas tu, bahagi. Lelaki 20,000, perempuan 10,000. Selesai cara dia. Tu. Dan yang terakhir lah, yang terakhir. Barang harta pusaka ni dia bukan benda yang besar. Kita nampak emas kan, emas, duit dalam bank, kereta, tanah, rumah dan sebagainya. Tetapi harta pusaka termasuk juga harta yang kecil. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, mimma qalla minhu aw kathur, sedikit ataupun banyak tetap menjadi harta pusaka. Pakaian kita ni siapa punya ni? Yang kita pakai ni, mak kita punya? Kan? Ayah kita punya? Tak. Kita punya. Kalau kita meninggal, milik waris. Milik isteri kita, milik anak laki kita, anak perempuan kita, milik ayah kita, milik mak kita kalau mereka masih hidup. Milik mereka tu ahli waris. Jadi apabila seorang tu meninggal dunia, setiap harta pusaka itu sedikit ke banyak milik ahli waris, mengikut kadar pembahagian faraid masing-masing. Jadi macam mana nak selesaikan? Ni nak potong macam mana ni baju ni? Nak jual pun berapa ni? Lepaskan hak. Macam tadilah. Contohnya anak lelaki nak pakai jubah ni. Yang ayah lepaskan hak dia 1/6. Yang mak lepaskan hak dia 1/6. Isteri lepaskan hak dia 1/8 yang ada pada jubah. Yang anak perempuan lepaskan bahagian mereka. Barulah yang anak lelaki boleh ambil. Sama juga kita nak sedekahkan pakaian arwah. Kena minta izin semua orang. Sebab pakaian tu bukan milik arwah dah. Pakaian milik waris. Semua harta pusaka milik waris. Secara automatik. Meninggal je, automatik milik waris. Walaupun kita belum buat pembahagian lagi. Dia automatik pindah milik terus. Bila seorang meninggal, dia dah terputus dah dengan harta dia. Dah terputus. Kita kalau ada jenazah dekat dekat rumah ke, kita sedekah tu, kita bukan sedekah pada jenazah, kita sedekah pada arwah. Kenapa? Sebab jenazah dah tidak boleh memiliki harta, dan harta dia tu akan jadi milik waris. Boleh? InsyaAllah lah. Kalau ada soalan nanti waktu more kita sembang-sembang. Dia sembang-sembang sekarang tak sedap. Dia waktu makan, sebab tadi buka puasa tu makan banyak sangat, saya terpaksa tahan kan. Aku nanti mori aku kena qada balik ni. Kata second round yang AJK semua dah second round, aku belum ke second round lagi ni. Okey, boleh kalau ada apa-apa soalan nanti insyaAllah boleh tanyalah lepas ni. Puan-puan makcik-makcik boleh tanya nanti. Dan insyaAllah dekat surah ni pun ada kuliah faraid. Setiap minggu, hari Sabtu, minggu yang ke-4 minggu ke-4 kan. Minggu ke-4. Kalau tak pasti tengok jadual lah. Okey, jadi setakat itulah pada malam ni. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, apa yang kekurangan itu daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Jadi selamat beramal, tingkatkan amalan kita di bulan puasa ni. Mungkin bulan puasa ni Ramadan kali ni Ramadan yang terakhir bagi kita. Jadi kita jadikan Ramadan ni Ramadan yang terbaik. InsyaAllah dengan amalan-amalan yang buat saja apa-apa amalan, sebanyak ke sedikit ke, asalkan mendatangkan pahala, buat. Lebih baik lagi kalau kita dapat buat amalan yang buat sikit tapi dapat banyak. Macam tadi kan, imam baca surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, dia pahala dia sama dengan baca satu Quran. Tadi dah apa khatam dah, berapa kali khatam dah Quran tadi kan imam. Itulah jadi amalan yang sedikit dan pahala dia banyak. Bahkan kalau di bulan puasa dibuat, lagi bertambah pahala dia. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal firdausal a'la bi ghairi samal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan, kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
dan jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kami semua ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab bersama kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, sanak saudara kami, guru-guru kami, murid-murid kami, jiran-jiran kami, sahabat dan dai kami dan seluruh umat Islam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.